Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Illa man aba ya Rasulullah, illa man ata'ani yaqul jannah. Wa man asani faqad aba. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan kuasa surau Haji Maksum, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi, kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kita terpilih sekali lagi untuk hadir di surau ini untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Amalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal baru sahaja meninggalkan kita. Tetapi sambutan Maulidur Rasul tidak boleh tinggalkan kita dalam kehidupan harian. Bulan Rabiul Awal boleh tinggalkan kita, tetapi sayang dan kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh tinggal. Dan perkara ini dia sepatutnya makin bertambah. Cinta dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setiap masa ni dia sepatutnya makin bertambah. Dalam keadaan apapun suasana, dekat mana pun kita, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Kerana apa? Kerana ini adalah tanda kesempurnaan iman. Dalam hadis bagi tahu an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman seseorang itu selagi aku ini tidak lebih dicintai. Kata Nabi SAW, selagi aku ini, kata Nabi SAW, tidak lebih dicintai lebih daripada dirinya sendiri. Lebih daripada cintanya kepada kedua orang tua. Lebih cintanya kepada keseluruhan manusia. Jadi kita nak dapat sempurna iman ni tuan-tuan yang mulia, kita kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih. Baru sempurna iman. Sebab ini Nabi SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi. Nak dapat sempurna iman, kita kena cinta Nabi SAW ni lebih. Kita sayang diri kita, kita cinta diri kita. Tetapi kecintaan, kesayangan kita kepada diri kita ini tak boleh lebih sayang dan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan sayang kita kepada kedua ibu bapa, dah sudah pastinya tidak ada di antara kita ini yang tidak sayang mak bapak dia, mesti sayang. Macam mana dia sayang pada mak bapak dia pun tidak boleh lebih, melainkan cinta dia lebih sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sayang dan cinta kita kepada seseorang yang lain. Suami sayang isteri, isteri sayang suami, mak bapak sayang anak, sayang saudara mara, sayang kawan dan sebagainya. Tetapi kecintaan dan sayang itu tidak boleh lebih daripada kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sambutan Maulid Rasul ni bukan pada bulan Maulid Rasul sahaja Rabiul Awal, tetapi tiap-tiap masa, tiap-tiap saat, tiap-tiap minit, tiap-tiap jam, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun ini sentiasa dalam hati dan diri kita ini cinta dan sayang Nabi SAW sikit pun tak kurang. Dan dengan kasih sayang beginilah tuan-tuan punya sayangnya Nabi SAW pada kita umat akhir zaman ini. Kita dapat agama yang kita sayang, yang kita cinta ini, dan kita dapat amal agama. Dan kita nak dapat sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak ada cara lain melainkan kita kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat cinta Allah, nak dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada cara lain melainkan kita kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu nak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, kata Nabi SAW, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, sesungguhnya kamu akan dapat cinta Allah. Kita nak dapat cinta Allah, tak ada jalan lain, cara lain, perkara lain, melainkan kena ikut cara Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, dan di antara sunnatul ula, sunnah yang besar bagi Nabi SAW amalkan tuan-tuan yang mulia, ialah melaksanakan ibadah solat fardu berjemaah bagi laki-laki. Di mana tempat itu azan dikumandangkan. Ini di antara sunnatul ula, sunnah yang besar. Tuan-tuan datang surau untuk solat fardu maghrib, isyak dan 5 waktu. Itu ialah sunnah yang besar. Dan kita nak dapatkan amalan perkara ini sebab kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sunnah, dengan cara mengikuti baginda Nabi SAW ini, kita akan dapat kebaikan. Sebab segala semuanya apa yang Nabi SAW buat, apa yang ada kepada Nabi SAW, itu semuanya kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Nabi SAW, cara Nabi SAW, pada diri Nabi SAW itu hasanah, kebaikan. Tak ada satupun keburukan Nabi SAW, tak ada. Apa yang Nabi SAW itu cakap bukan kerana hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi Sallam tuan-tuan yang mulia, sahabiah sahaja tunggu dekat depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Sallam keluar, dia nampak muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa satu hari itu sempurna dalam hidup dia. Punyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tuan yang mulia, muka dia ni. Bila sahabiah, sahabat wanita ni, dia tengok saja dia rasa sempurna hidup. Kita ni macam mana cinta dengan bini kita, sayang bini kita dengan kita, try tengok muka. Ada harapan. Dah tua-tua ni. Tak ada. Dulu ya. Muda-muda dulu ya. Baru-baru pengantin kan. Bang, baik-baik jalan. Nanti jangan makan lambat-lambat. Masa minum, makan, minum. Kan? Sekarang ada harapan. Tak ada. Pergi surau lah bang. Menyemak je kat rumah. Kojap-kojap teh tarik buih lebih. Kejap-kejap kopi kau. Dah. Pergi surau Haji Maksum sana dengar ustaz ceramah. Dah penat. Nak balik-balik, tak nak balik, medang. Menyemak aja. Dah muka-muka tua-tua ni. Tak ada yang suka pun. Jangankan isteri. Penceramah pun tak suka tuan-tuan. Betul. Kat rumah. Tua-tua ni kalau kita pegang isteri pun nyampah dah. Kan? Dah. Cucu dah ramai dah. Cucu yang kena marah. Tetapi tanda sayang kita kepada Nabi SAW ni dia akan berterusan tuan-tuan yang mulia. Amalan tuan-tuan ini satu kebaikan. Kita kadang-kadang membuat perasaan ni tuan-tuan yang mulia. Melaksanakan satu perkara. Sunnah. Sebab Nabi SAW ini dihantar ke dunia ini untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku jadikan engkau wahai Muhammad, tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmatan. Untuk jadi rahmat sekalian alam, alam manusia, alam jin, alam makhluk, alam haiwan, alam nampak, alam tak nampak, semuanya ini mendapat rahmat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi SAW dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut sunnah Nabi SAW dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kebaikan. Sebab tak ada cara lain tuan-tuan. Zaman Nabi SAW ini, kita umat Nabi SAW ini tidak boleh ikut cara lain melainkan cara Nabi SAW. Cara lain tak boleh. Dalam hadis bagi tahu tuan-tuan, laukana Musa fikum wal taraktumuhu wal taraktumuni lal dalaltum. Laukana Musa fikum, kalau Musa, Nabi Musa AS ini hidup pada zaman sekarang. Wal taraktumuhu, kamu ikut dia, ikut cara dia, ibadah macam dia, cara macam dia. Wal taraktumuni, dan kamu tak ikut aku, kata Nabi SAW, lal dalaltum, kamu semua akan sesat. Nabi Musa AS, kalau dia turun pada zaman sekarang, dia tak boleh bawa syariat Nabi Musa AS. Dia tak boleh buat cara Nabi Musa AS ibadah. Tak boleh, walaupun dia Nabi. Tetapi dia kena ikut syariat, ibadah, cara Nabi SAW. Nabi Isa AS turun tuan-tuan mulia untuk memerintah dunia ini sebelum datangnya kiamat. Tidak ada cara lain, pakaian lain, sunnah lain, melainkan dia akan ikut 100% sunnah baginda Nabi SAW. 100%. Walaupun dia Nabi Isa AS, dia membawa syariat Nabi SAW. Tak boleh bawa syariat Nabi Isa AS. So inilah Nabi SAW ni, zaman Nabi SAW. Sebab tu kita ni tuan dia dengan mengamalkan sunnah. Nak amal sunnah ni dia ada mujahadah. Susah. Dia ada ujian. Dia ada kata-kata. Dia ada sikit-sikit orang-orang kutuk, sindir-sindiran. Saya tahu tuan-tuan, masing-masing yang pergi umrah, pergi haji. Ada jubah, ada serban. Jubah pakai dah kat rumah. Bila pakai jubah, kita nak keluar, nak pergi surau, isteri cakap, bang, tak payahlah nak tunjuk pandai sangat. Tak payah nak nampak baik sangat. Abang dulu tu masa muda-muda saya kenal sangat dah perangai macam mana. Yang tak bagi tu bukan orang lain, isteri cakap.
Kita ni kalau isteri dah tarik handbrake tuan-tuan, tak bunyi apa pun. Cakaplah ceramah, sambutan madu Rasul, Meru berselawat, semua berselawat. Tapi kalau bini cakap, alah bang, tak payah nak tunjuk pandai sangat. Nampak baik sangat pakai jubah, kan? Itu baru pakai jubah, tak ada kekuatan. Pakai serban, langsung. Serban pakai, cantik dah, tengok cermin, 2 jam pakai serban. Berani keluar rumah? Tak berani. Keluar rumah berani, masuk kereta, keluar balik, masuk dalam rumah lagi, buka serban. Berani pakai serban datang masjid, surau. Takut jadi imam. Try pakai serban besok tuan-tuan. Jubah serban. Time nak iqamah orang tengok. Agak-agak tuan-tuan nak lari pergi mana? Memang tuan-tuan kena jadi imam lah, kan? Tak nak, takut. Ini ujian. Tetapi orang yang biasa pakai ni tuan-tuan, dia ada satu nikmat. Dia bila kita ikut sunnah Nabi SAW ni, dia ada satu nikmat, kebaikan. Betul, Nabi SAW, dia pakai serban 7 hasta, panjang 7 hasta. Saya punya serban 2,5 hasta. Serban cari makan. Serban cari makan. Masih okey lagi daripada tuan-tuan yang tak pakai langsung. Ini nak bagi tahu tu je. Tapi dia ada kekuatan. Dia ada suatu rasa tuan-tuan yang mulia. Supaya apa? Supaya dalam diri ini dia ada cinta Nabi SAW, dia akan berterusan. Kita hanya akan rasa tuan-tuan dia ada kita mujahadah susah payah. Tuan-tuan datang surau Haji Maksum untuk solat fardu maghrib berjemaah. Ini pun mujahadah. Bukan senang tuan-tuan nak datang solat. Datang solat ini tuan-tuan, bukan sebab rumah kita dekat. Oh, rumah kita dekat dengan surau. Lalu dekat surau, senang datang. Tak. Ada rumah orang itu tuan-tuan, bumbung surau masjid. Tiang dia punya menara azan tu, sambung dengan dia punya zinc rumah dia. Dia punya speaker corong tu, yang bangsa panjang trompet tu, 4 berapa kaki tu. Dia punya azan tu memang betul-betul kat telinga dia kalau dia tidur tu. Datang? Tak datang. Yang datang jauh. Jalan Kamis hujung. Kiri kanan hujung. Kenderaan dia nak datang ke sini? Belum tentu. Yang datang naik motor. Saya nak potong pun susah tadi naik kereta kan. Dia slow. Tapi datang sampai surau. Yang kereta mahal belum tentu datang sampai surau tuan-tuan. Memang tuan-tuan ada kereta mahal, saya tahu. Tapi yang datang bawa pergi surau, biasanya yang paling buruk. Mana-mana pun macam itulah kita. Motor paling mahal, paling cantik, paling kilat, serkup simpan, masuk garaj. Datang surau, yang paling buruk. Lampu hidup tak hidup, hidup tak hidup. Signal pasang dari rumah sampai sini. Signal dia hidup aja, kita pun tak tahu dak ke kanan ke kiri sampai surau Haji Maksum. Itu memang biasa. Pakaian kita yang paling cantik pun jarang kita bawa pergi surau. Baju Melayu tuan-tuan, bawa sampai atas, butangnya berapa? 5 lubang, 1 ada butang pun dah kira syukurlah tuan-tuan. Ini contoh aja tuan-tuan. Tak payah nak tengok, sendiri rasa, sendiri tahu. Kan? Gosok baju, datang surau. 2 bulan pakai tu je. Untung nak datang surau. Kan? Memang begitulah. Tetapi mujahadah datang ke surau rumah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia ada ujian. Tuan-tuan dah biasa dengan pakaian sunnah Nabi SAW. Amalan sunnah Nabi SAW. Kita memperbanyakkan doa. Sunnah Nabi SAW ibadah. Zikir ibadah. Kita banyakkan sedekah ibadah. Kita banyakkan bantu orang lain ibadah. Senyum ibadah. Orang masjid, orang surau ni tuan-tuan dia, senyum dia mahal. Muka tak handsome tak apa, tapi senyum dia mahal. Daripada muka handsome tak senyum, kan? Paling teruk kalau dah mukanya hodoh pun tak senyum, dua-dua dapat buruk. Orang surau ni tuan-tuan dia, bila kita salam, kan? Kita salam ni, sebab tu Nabi SAW di antara sunnahnya. Bila Nabi SAW, dia jumpa satu orang, dia cakap dia akan pandang dengan muka dan bahunya menghadap orang itu. Tanya, Pak Haji sihat? Kan? Dia tak macam kita. Tuan Haji sihat?
Kita salam kat sini, mata tengok kat sana. Kadang-kadang 5-6 orang kita sekali sembang. Tak tahu mana satu ujung pangkal. Kan? Dia betul, kau tak percaya je. Betul lah, kejap sana, kejap sini. Nabi Sallam, dia punya amalan, sunnahnya di antaranya, bila dia cakap dengan satu orang, dia akan cakap fokus kat dia. Bila dia nak cakap dengan orang lain, dia minta maaf, minta izin, dia cakap dengan dia pula. Ini sunnah Nabi SAW, amalan dia. Kalau dia nak jumpa, dia salam, dia senyum. Sebab tu Nabi SAW itu dia. Di kota Madinah, bukan sekadar orang-orang Islam. Orang tak Islam pun tuan dia. Dia boleh tengok Nabi SAW ni. Dia ada satu aura. Dia punya senyum tu, kan? Dia punya kata-kata tu, dia ada keluar cahaya. Kita pun ada juga kata-kata kita keluar pedas. Keluar juga sakit telinga kan, bila ustaz ni nak habiskan. Contohlah tuan-tuan ya. Ada orang-orang kadang-kadang kawan-kawan kita ni kan, dia punya cakap lain tak ada, asyik nak pedas saja. Pantang buka mulut maki, pantang buka mulut marah. Pakam ego, tunjuk dia bagus, tunjuk dia baik, tunjuk dia yang paling bagus sekali kan. Tunjuk dia macam tak ada dosa, orang lain semua ada dosa kan. Macam amalan dia penuh, sempurna, cukup semua, kita semua salah. Kita rasa macam itu. Sedangkan Nabi SAW ni tentang dia orang yang suka maaf. Suka maafkan orang. Kan? Salah dia maafkan. Buat salah dia maafkan. Dia suka senyum kan. Anak-anak kalau berjumpa dengan Nabi SAW ni dia suka. Kan? Sebab apa Nabi SAW ni dia suka peluk budak. Kita ni dah tua-tua nak peluk bini pun bini tak nak. Bini nak peluk tak nak. Panas. Kan? Kita kat sini sejuk. Kat rumah panas. Aircon tak ada. Nak peluk bini pun tak nak. Kita ni susah nak peluk anak kita. Nabi SAW tetap melihat dengan anak, dengan cucunya, Hasan dan Husin, bila dalam solat, anak cucunya itu dia naik ke atas tengkuk. Naik. Dan Nabi SAW dia rangkul, dia suka, dia cium cucu dia. Kita ada. Datang surau, Haji Masum, budak-budak. Ni nampak, ni. Ni je. Betul tuan-tuan. Tapi saya jarang nampak sekarang ni surau masjid ni siap dia garang-garang. Ada tapi tak macam dulu. Dulu ya Rabbi. Kalau tahun 80-an zaman saya muda, tuan-tuan dah tua dah masa tu. Sekarang pun sebab tuan-tuan lagi tua kan. Kalau siap tu nampak budak memang tak makan lah budak tu. Kalau tak makan dia makan satu je. Tak makan penampar, makan jentik. Tu je memang tak garang siap dulu. Imam steady, kan? Pengerusi steady, siap jangan main. Itu dulu, sekarang insya-Allah tak. Tapi lah tuan-tuan ni kita nak bagi tahu kat sini, kan? Bila kita jumpa dengan orang, kita kenal, kita tak kenal, kan? Kita rasa mulianya dia. Nabi SAW dia memuliakan orang. Di antara sunnah Nabi SAW ini perniagaan, dalam perniagaan. Nabi SAW dalam perniagaan, semasa bawa perniagaan Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW ni di antara dia punya amalan dia ni ialah dia suka senyum bila niaga. Orang niaga ni dia senyum. Nabi SAW ni dia suka senyum. Kalau kita jual nasi lemak ke apa-apa ke tuan-tuan niaga ni senyum. Nabi SAW dia suka senyum. Satu. Yang kedua bila Nabi SAW nak jual barang, Nabi SAW dia bagi tahu modal. Tuan, ni saya beli RM1. Tuan nak beli berapa? Nabi SAW dia punya sunnah dia ni, amalan kebiasaan dia niaga. Tuan saya beli RM1. Tuan nak beli berapa? RM1 10 Ambil RM1 10 untungnya 10 Nabi SAW bagi tahu modal. Kita niaga ni RM2. Mahalnya RM1.5 tak boleh, rugi. Sedangkan modalnya RM1. Mahal sangat ni RM2, botol kecil RM1.5 boleh. Saya rugi. Sedangkan modal kita RM1 dah untung 50% pun. Tipu peniaga, tak maju kita. Nabi SAW dia di antara sunnahnya dia bagi tahu modal. Ni saya modal RM1. Nak beli berapa? RM1 10. Sila. Saya beli RM1 boleh? Boleh. Balik modal. Sebab tu Nabi SAW di antara ahli perniagaan yang paling bagus, businessman terbaik. Tak pernah dia pergi niaga rugi, tak pernah.
Beli bawa perniagaan Siti Khadijah radhiyallahu anha balik habis, pergi balik habis, dipanggil Al-Amin, orang yang jujur dalam perniagaan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beli barang, kita bayar dulu baru ambil barang. Ni orang jual kan, kita bayar. Saya beli tuan ya, saya jual, baru ambil. Yang buat niaga macam ni, tuan-tuan tengok, mesti berjaya. Walaupun dia tak tahu sunnah. KFC, McDonald. Tuan-tuan makan dulu baru bayar ke? Bayar dulu baru makan. Bayar dulu baru makan. Tom Yum, makan dulu, kadang-kadang tak bayar. Dah makan dah? Lupa. Dah makan, habis dah. Siakap 3 rasa habis kan. Sup ekor dah habis. Dah balik rumah dah. Suami, tadi bayar ke tak bayar? Tak ingat lah. Tak bayar. Macam mana nak berkat? Yang paling teruk dah lah. Ambil makan banyak-banyak. Order makan. Habis. Bila nak bayar? Tadi, siakap tadi masin sangat lah. Habis dah. Kan? Tadi sup ekor pun, ya Allah, pedasnya kan. Habis. Minta kurang sikit boleh tak? 100. Bayar RM90 je lah. Kurang sikit. Pedas sangat tadi. Masin sangat. Tak elok untuk kesihatan. Tapi rembat habis. Kuah habis. Tulang pun telan sekali. Macam mana nak berkat? Sunnahnya tu yang mulia. Kita beli barang. Kita bayar dulu baru ambil barang. Saya beli tu lah. Bayar itu. Ijab dan qabul. Maknanya dia ada satu. Kita bila kita niaga tu dia. Kan? Saya beli tu lah. Saya jual. Kadang-kadang kita tak pernah cakap tu jadi pening kan. Saya jual tuan, saya beli. Tak tahu saya jual ke saya beli. Tak tahu. Tak apa. Sebab kita tak biasa. Tapi ini sunnah. Ya. Sunnah. Saya beli tuan, saya jual. Makan tom yum, nak bayar dulu. Boleh? Siapa cakap tak boleh? Dia sampai, hidang je. Terus bagi. Kaunter. Belum makan lagi kan? Anak-anak nak makan, pergi kaunter. Tu saya punya tempat. Makan dulu, be. Be, makan dulu lah, be. Kita nak bayar dulu. Boleh? Ini sunnah. Ada kejayaan, ada kebaikan. Kita datang masjid, masuk surau, kaki kanan, keluar kaki kiri, ada kebaikan. Pergi tandas, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ada kebaikan. Kita kat rumah, dalam tandas rumah kita masuk macam mana? Kaki kiri, ada sandal untuk jaga kebersihan. Bila kita nak mandi, ada kain basahan. Kain basahan ni mandi, nak tutup aurat kita. Kalau kita tengok budak-budak kan, 4 tahun, 5 tahun mandi macam tuyul. Kita ni, budak-budak 40, 50, 60, 70 tahun pun ada yang macam tuyul juga mandi. Mandinya pun masih macam tuyul. Dah 60, budak umur 60-an. Kan? Pakai kain basahan tu nak tutup aurat. Malu kepada siapa? Malu pada diri sendiri. Nabi SAW mandi pun tutup aurat tuan-tuan. Dan orang yang menjaga aurat dia, walaupun dalam mandi, dia ada kesan dengan amalan dia. Amalan dia, ibadah dia, percakapan dia, dia ada kesan. Sebab tu orang yang menjaga perkara-perkara yang kecil tu pun dia ada kesan pada diri dia, amalan dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan dia kena ada kat rumah, kena buat. Tak kisahlah tuan-tuan nak pakai kain batik boleh, nak pakai kain pelekat boleh, nak pakai kain langsir boleh, nak pakai kain cadar boleh. Kan? Jangan pakai kain yang kain lepas tu lah. Kain lepas tu orang mati. Boleh. Yang penting tutup. Mandi. Bila kita nak masuk tandas, kita nak buang air besar, hadas besar, tutup kepala. Kat bilik air tandas ada tutup kepala. Nak pakai kain boleh, nak pakai kopiah yang lama-lama memang kita dah tak pakai boleh. Kan? Kita biasakan mencangkung. Kita nak buang air kecil mencangkung. Berdehem. Ini sunnah. Perkara yang kita kena amalkan. Sebab dia ada bagi kesan kepada kita. Dan kita ada rasa satu perkara yang canggung. Satu benda yang tak kena bila kita buat perkara itu tak ikut sunnah. Di antaranya kita makan dan minum. Ambil barang, bagi barang tangan kanan. Perkara kecil itu tuan. Tapi dia bagi kesan kepada kita. Sebab apa? Sebab amalan ini ialah amalan kebaikan. Kita ambil barang tangan kanan. Kita nak pergi barang tangan kanan. Kalau tangan kita dah penuh, nak ambil tangan kiri, minta maaf. Minta maaf lah. Kanan dah penuh dah. Minta maaf ya tangan kiri. Itu pun kita minta maaf. Itu adab.
Sebab dia ada kesan tuan-tuan, kita nak makan, minum dengan tangan kanan, biasanya kita buat. Amalan sunnah ini, bila kita besok sakaratul maut, nak mati. Sakaratul maut ni dalam keadaan nazak. Kita tak ada apa-apa pikiran kita macam-macam. Maklumlah tuan-tuan, kita pun tak tahu macam mana sakaratul maut kan. Ke tuan-tuan pernah ada rasa sakaratul maut? Bahaya kalau tuan-tuan dah pernah ada rasa sakaratul maut kan. Sakaratul maut ni dalam keadaan dahaga kita ni. Kan? Maka di antara makhluk Allah Ta'ala ni yang akan menguji iman kita ialah iblis. Dan iblis ni, dia punya kebiasaan dia akan makan dan minum tangan kiri. Maka iblis akan buka dan dia akan tuang air dengan tangan kiri dan dia akan bagi kita tangan kiri. Sekiranya kita sunnah, mengamalkan sunnah dekat dunia, kita cinta sayang Nabi SAW, amalkan sunnah dalam harian kehidupan kita ini, bila kita nampak perkara itu, kita tahu ini bukan daripada orang, ini daripada iblis laknatullah alaihi. Aku tak nak. Sebab apa? Kalau kita ikut dia, tuan-tuan dia, iman kita ni akan rosak. Sebab tu perkara yang kecil ni kita nak buat. Walaupun nampak kecil, tak kisah. Tetapi dia akan bagi kesan dalam kehidupan kita. Inilah tanda cinta Nabi SAW. Sambutan madu Rasul, kita berselawat dan sebagainya. Amalan sunnah Nabi SAW ini kita kena amalkan sebab dia ada kebaikan. Kan? Bantu isteri kat rumah kan. Kita tolong dia. Basuh kain, jemur kain, angkat kain, lipat kain. Tuan-tuan yang biasa tuan-tuan buat, selak kain. Yang tadi tu tak berapa nak buat. Basuh kain, jemur kain, angkat kain, lipat kain. Yang nombor 5 tu tuan-tuan tak nak ajar. Reti. Kan? Salah? Tak salah. Kita bantu isteri, sapu sampah dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang kita dah pencen-pencen, tak ada buat apa kita boleh buat. Tapi masa kerja tak boleh nak buat. Tapi inilah tuan-tuan, tanda kita ni. Sunnah Nabi SAW sayang. Perkara-perkara kecil tak payah nak gaduh. Kan? Ambil lebih kurang. Sedangkan lidah lagi tergigit, tak payahlah nak gaduh-gaduh tuan-tuan. Salah, minta maaf. Kalau dia salah, kita maafkan. Apa susah? Dunia macam itu kan? Ada tuan-tuan kat sini suami isteri yang tak gaduh? Ada. Tadi nak pergi surau pun tengah gaduh. Pun ada. Kan? Tadi nak pergi surau pun masih ada yang gaduh. Nanti balik sambung gaduh. Sunnahnya Nabi SAW maafkan orang. Kan? Bila orang marah, tengah marah, Nabi SAW dia tak akan lawan dengan orang yang marah. Nabi SAW akan diam. Nabi SAW akan maafkan, doakan orang malam-malam, ya Allah, aku dah maafkan dia. Walaupun orang tu masih menyimpan marah, tetapi Nabi SAW dah maafkan dia. Ini sunnah cara Nabi SAW. Jangan kita ada dendam, jangan ada kita rasa tak puas hati, kita simpan dalam diri kita. Kita yang rugi. Kalau kita rasa sakit hati ni, tuan-tuan, kita simpan. Orang lain tak susah, yang susah kita. Kita yang susah. Tuan-tuan sakit hati dengan orang lain ada kisah. Tak kisah. Yang sakit siapa? Kita. Kita terasa hati, sakit hati, dendam, geram, marah. Kan? Yang sakit siapa? Yang susah siapa? Kita. Orang lain tak kisah pun. Yang sakit kita, yang susah hati kita, malam tak ada tidur kita. Kan? Sunnah Nabi SAW, kita maafkan. Kan? Adik-beradik pun sama. Begitulah tuan-tuan. Begitulah amalan yang kita nak bawa kat dunia. Kita nak buat bekalan besok kat dalam setiap kehidupan kita 24 jam. Yang ada kekuatan sentiasa dalam wudu. Nak tidur ni ambil wudu. Ada orang tanya, tapi ustaz, nanti tersentuh isteri. Memanglah tersentuh isteri. Kan? Tuan-tuan nanti baik lain macam. Saya cakap ambil wudu. Bagus. Isteri cakap, bang, macam mana? On. Tak boleh wudu. Yang rugi tuan-tuan juga, bukan saya. Ambil wudu, kan? Tidur bersama isteri. Boleh. Memanglah batal. Tapi kan tadi dah cakap ambil wudu. Kan? Ambil wudu, tidur. Baca 3 kul. Kul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan? Ayatul kursi. Baca. Kan nak tidur. Ini tidur nguap. Dia punyalah panjang 16 harkat. Orang surau ni, kalau menguap sampai 16 harkat, tak tutup mulut ni, contohnya buruk, dalam muka buruk, perangai buruk, kan? Antara sunnah tutup mulut.
Kita ni, Nabi SAW ajar menguap tutup mulut. Nampak cantiknya Islam ni tuan dia, yang Nabi SAW ajar. Menguap pun tutup mulut. Kita dah lah tak tutup mulut, besar lagi, bunyi. Kan? Kita punya amalan tuan dia, semuanya ada kebaikan. Dan orang ni tuan dia, ya betul kita tak sempurna. Tak ada orang sempurna. Orang tak akan jadi sempurna. Kita ni tak akan sempurna. Cakap apalah tuan-tuan. Nak jadi ketua keluarga, tak sempurna. Masih ada salah-salah. Biasa. Nak jadi bapa yang baik, nak ajar anak pun masih salah. Kan? Nak jadi imam, masih juga ada kesalahan-kesalahan. Nak jadi AJK, masih ada kelemahan. Biasa. Dunia ni memang biasa macam tu. Tak payah nak risaulah tuan-tuan. Kita naik kereta ni dekat 40 tahun, kadang-kadang undur-undur, aduh terlanggar pasu bunga. Sedangkan apa kereta sekarang yang tak ada? Sensor ada, kamera ada, mata pun kita dah tengok dah. Hati-hati pun dah. 40 tahun, pasu bunga, bini pula kita rembat. Langgar. Sebab apa? Manusia memang buat salah. Hebat macam mana pun dia buat salah. Tonton jangan risaulah kalau tonton buat salah. Satu orang yang buat salah, orang yang silap ni teman-teman. Ialah orang yang cepat-cepat bertaubat pada Allah SWT. Dia buat salah, dia taubat pada Allah. Kalau dia buat salah pada orang, dia minta maaf pada orang. Perkara mudah. Kita salah dengan Allah, kita taubat dengan Allah SWT. Kita salah dengan orang, kita minta maaf dengan orang. Dunia senang. Kan? Kalau orang salah kat kita, kita maafkan dia. Pun kita senang. Orang buat salah kat kita, kita geram, kita maafkan dia. Senang. Dunia tak nak simpan-simpan. Kuat bunyi tuan-tuan. Kalau tak dengar juga, ustaz tak tahu. Tuan-tuan boleh dengar takkan ustaz tak dengar kan? Jadi tuan-tuan yang mulia, kehidupan dunia yang sementara ini, amalkanlah sunnah Nabi SAW, tanda cinta dan sayang kita kepada Nabi SAW. Dan insyaAllah kita akan sama-sama mengharapkan syafaat baginda Nabi SAW di Yaumil Mahsyar, untuk bawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Minta maaf atas kekurangan, minta maaf sekiranya ada percakapan saya menyentuh perasaan tuan-tuan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat amal, dapat sampaikan insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahukan dengan tasbih kepada Rasulullah.